أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بدوام الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس على ما وسعه علم الله. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وضرفة يدرك بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن وقد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا سيدنا يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري وبصيرتي، اللهم فشفعه فيا. اللهم نور قلبي بنور معرفتك وهدايتك حتى أفهم ما أقول ويرحم ما أقول وينتفع ما أقول. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi kitab kita, kitab Qatrul Ghaithiyah fi Ilmi Sufiyah, iaitu pada muka surat 8, baris yang keempat daripada atas. Jadi perbincangan kita yang lepas adalah berkait dengan dalil bahawasanya ilmu tasawuf ini ada disebut di dalam Al-Quran, di dalam beberapa ayat Al-Quran. Bahkan banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang dalil terdapatnya ilmu tasawuf dan juga menandakan bahawasanya ilmu tasawuf ini adalah sebahagian daripada ilmu Islam. Bukannya ia daripada ilmu falsafah yang mana yang dikatakan oleh pembenci bagi tasawuf. Kita sambung lagi dan setengah daripada beberapa hadis pula yang menyatakan bahawasanya ilmu tasawuf ini adalah sebahagian daripada ilmu Islam, iaitu sabda Nabi SAW, bermula yang terlebih sebenar kalimah yang berkata akan dia orang Arab dahulu kala, iaitu perkataan Labid. Ini seorang penyair Arab. Dia kata, Nabi kata perkataan yang paling benar bagi orang-orang yang dahulu kala tu, di dalam syairnya ialah perkataan syair yang telah dilantunkan oleh Labib, seorang penyair yang masyhur pada zaman dahulu. Apa yang dia kata? Ala kullu syai'in ma khalallahu batilun wa kullu na'imin la mahalahu zailun la muhalata zailun. Artinya, ketahui olehmu bermula tiap-tiap sesuatu yang lain daripada Allah itu batil. Batil ia artinya Adam. Adam ia pada hakikatnya. Ini perkataan Labib. Ala kullu syai'in ma khalallahu batilun. Ketahui olehmu bahawasanya setiap sesuatu selain daripada Allah Ta'ala itu batil, maknanya bukannya dia ada secara hakiki.
Maknanya yang hanya adanya bagi tempat bergantung ke apa-apa ke, tempat tuju bagi segala masalah, bagi permintaan semua, ialah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk ini ada, cuma dia tidak boleh memberi bekah. Ini seolah-olah je perkataan Labib ni di sini tinggi perkataan dia. Dan bermula tiap-tiap nikmat, iaitu tiada mustahil hilangnya. Dan wa kullu na'imin la muhalata zailun. Dan setiap nikmat itu tidak mustahil bahawasanya ia sampai masa dia hilang, habis. Kalau tidak habis nikmat itu pun habis bagi orang yang merasai nikmat tadi dengan mati. Kalau duit banyak berjuta-juta sekali pun, kalau duit itu tidak habis digunakan, orang itu pula yang matinya. Jadi setiap nikmat itu, sama ada nikmat bagi kehidupan manusia ataupun nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia melalui apa-apa nikmat itu, semuanya salah satu akan pergi dahulu. Sama ada nikmat itu pergi dahulu habis, ataupun orang yang Tuhan rasakan nikmat itu habis dengan makna mati. Ini setengah daripada perkataan yang mengingatkan kita tentang isi bagi ilmu tasawuf. Jadi setiap sesuatu itu kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang benar-benar tempat bagi tumpuan hati makhluk ini. Dan tempat yang sepatutnya kita tuju, lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu mengikut bagi ahli tasawuf perkara yang sementara wujud dia, dan wujud dia yang sementara itu mengikut bagi ahli tasawuf seolah-olah wujudnya tidak hakiki. Sebab apa? Sebab wujud yang sementara itu orang tidak katakan dia sebagai wujud. Kalau dia wujud tu sementara, wujud betul-betul wujudnya ialah wujud yang hakiki itu, yang wujud yang kekal, itulah yang orang kata sebagai wujud yang hakiki. Dan apa yang wujud yang hakiki selain daripada Allah Ta'ala? Tak ada. Itulah yang ditekankan di dalam tasawuf. Jadi hadis ini ada kaitan dia dengan apa yang dipegang oleh ahli tasawuf, ahli sufi. Mereka ini semata-mata beramal kerana Allah Ta'ala. Kehidupan mereka, hidup dan mati mereka kerana Allah Ta'ala, bukan kerana lain. Bukan kerana untuk nikmat yang sedikit, yang sementara, tidak. Dan lagi dalil daripada sabda Nabi SAW pada ilmu tasawuf ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW, inna ahadakum idza qama ila salati fa innama yunaji rabbahu fa inna rabbahu bainahu wa baina al-qiblati. Artinya bahawasanya seorang kamu apabila berdiri ia kepada sembahyang. Nabi kata apabila kamu berdiri untuk sembahyang, maka bahawasanya sungguhnya munajatlah ia akan Tuhannya. Sebenarnya dia seolah bermunajat. Bermunajat ni maknanya dia merayu-rayu, minta-minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bahawasanya Tuhannya iaitu adalah ia antaranya dan antara kiblatnya. Ini istilah bagi ahli sufi yang dia katakan munajat itu tidak dipanggil sebagai munajat, melainkan ada orang yang di depan kita. Kita berdoa, kita merayu, kita minta. Tidak kita buat sesuatu, melainkan ada orang yang duduk di hadapan kita. Jadi kita
tidak buat suatu munajat, suatu doa, suatu permintaan melain kalau orang tu tak ada di depan kita. Jadi istilah orang tasawuf, dan sebagaimana yang Allah Ta'ala, sebagaimana yang sabda Nabi SAW kata, kamu solat itu seolah-olah munajat kamu dengan Allah Ta'ala. Minta dengan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala itu antara depan kamu dan kiblat kamu. Ini nak menunjukkan bahawasanya hati bagi orang tasawuf ini, dia tidak berpaling kepada yang lain melainkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Seolah-olah macam Tuhan itu duduk depan dia lah, munajat. Munajat ini orang yang ada depan kita boleh kita minta. Kalau orang tak ada depan kita, tak orang tak minta. Apabila seorang itu semayang, seolah-olah Tuhan duduk hadapan dia. Ini mengikut bagi sabda Nabi, beginilah seolah-olahnya macam Tuhan duduk di depan kamu. Jadi mintalah apa yang kamu nak minta apabila dah ada depan Tuhan ni. Semayang pun begitulah, seolah-olah tepat bagi munajat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk nak minta apa-apa sahaja permintaan, dengan sebab Tuhan ada di hadapan kamu. Bainahu wa bainal qiblati. Antaranya dan antara kiblat tu, Tuhan di depan tu. Ini nak menunjukkan bahawasanya hati orang tasawuf ini, dia apabila mereka itu sembahyang, ka'annaka tarahu. Sebagaimana hadis yang masyhur ihsan tu, semuanya kembali kepada ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Seolah-olah kamu sembah Allah Ta'ala sebagaimana kamu tengok dia. Macam Tuhan duduk depan kita lah, munajat tu. Seolah ka'annaka tarahu, sebagaimana kamu tengok dia. Mana Tuhan duduk depan kamu lah seolah-olahnya. Fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Sungguhnya apabila fa'illam takun tarah, sekiranya kamu tak dapat tengok Tuhan, fa'innahu yarak, sungguhnya Tuhan itu melihat kamu. Ini makam bagi musyahadah pada Allah Ta'ala. Dan sekiranya kamu tidak dapat tengok Allah Ta'ala, tak dapat nak musyahadah ke Allah Ta'ala, jadi hendaklah kamu tahu fa'innahu yarak, sungguhnya Tuhan tengok kamu. Maknanya kena sedar hati itu, kena senantiasa muraqabah akan Allah Ta'ala, musyahadah dan muraqabah akan Allah Ta'ala. Itu hija bagi ahli tasawuf, musyahadah dan muraqabah bagi Allah Ta'ala. Itu maksud bagi munajat. Apabila seorang itu berdiri dalam sembahyang, dia seolah-olah Tuhan duduk di hadapan dia. Sebagaimana hadis ihsan tu jugalah, ka'annaka tarah, seolah-olah kamu sembah Tuhan tu macam Tuhan duduk depan kamu. Ini hadis ni semua kalau kita tengok berkait dengan hadis-hadis tasawuf, dia kembali kepada perkataan Rasulullah SAW tentang ihsan. Semua hati orang mukmin itu, orang yang ahli sufi, dia menghadap pada Allah Ta'ala pada setiap masa. Hati mereka ini tidak lupa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu makam ihsan di dalam tasawuf ataupun di dalam agama Islam. Jadi tidaklah makna orang tasawuf ini jenis orang yang khaya-khaya. Bukannya jenis orang macam mabuk ketum tu. Tak. Orang yang kata buruk kepada tasawuf, selama-lamanya mereka ini tidak akan dapat rasa bagi nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang tasawuf. Mereka ingat mereka tu ilmu dah tinggi dah. Padahal tidak berguna sedikit pun ilmu pada mereka itu. Ilmu yang ada pada mereka itu tak berguna sedikit pun. Sebab apa? Sebab tujuan ilmu itu untuk nak mendampingkan diri pada Allah Ta'ala. Tetapi bahkan ilmu orang yang keji pada tasawuf ini,
mereka itu ilmu dia lah yang menjadikan dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Bermula tafsir hadis ini iaitu adalah ia seperti tafsir itu, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Tafsir bagi ayat Quran, fa aina ma tuwallu, di mana sahaja kamu menghadap kamu berpaling, fa thamma wajhullah, kamu akan dapati di situ ada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimithli adai maftaratu alaihim wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa qalbahu alladhi yadmiru bihi. Artinya tiada menuntut hampir kepadaku oleh sekalian orang yang menuntut hampir dengan seumpama mengerjakan barang yang aku fardu atas mereka itu. Maknanya kalau nak menghampiri diri pada Allah Subhanahu wa taala, buatlah apa-apa perkara fardu yang Allah Ta'ala telah fardukan kepada kita. Tapi hadis ini ada lagi dia tambah, dan senantiasa hamba aku, iaitu menuntut hampir ia kepadaku dengan mengerjakan akan segala yang sunat, hingga aku kasih akan dia. Nabi tambah lagi. Sekiranya mereka itu nak lebih lagi menghampiri diri pada Allah Subhanahu wa taala, mereka kena lakukan perkara-perkara nawafil, perkara sunat. Sebab perkara wajib itu adalah semata-mata yang Allah Ta'ala fardukan ke atas hamba. Dengan dia boleh mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala juga. Tapi fardu ini adalah perkara yang Allah Ta'ala suruh dengan berat. Jadi perkara yang boleh menghampirkan lagi seorang itu kepada Allah Ta'ala ialah dia lakukan perkara-perkara sunat, iaitu perkara-perkara yang Allah Ta'ala suruh, tetapi tidaklah dengan berat. Hanya bagi mereka-mereka yang nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi mereka ini berusaha untuk menghampirkan diri mereka ini dengan cara yang lebih lagi. Selain daripada fardu, mereka pergi kepada perkara-perkara sunat. Hingga aku kasih akan dia, orang tadi yang melakukan perkara sunat. Dengan sebab perkara sunat yang dia lakukan itu dan istiqamah dia dalam melakukan perkara sunat itu, menjadikan dia ini lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila aku kasih akan dia seorang itu, apabila Tuhan dah kasihkan seorang itu, nescaya adalah aku pendengarannya yang mendengar ia dengan dia. Tuhan kata apabila aku dah kasih pada seorang itu, nescaya akulah yang menjadi pandangan orang tadi, pendengaran dia apabila dia mendengar, dan akulah penglihatannya yang melihat ia dengan dia. Akulah yang menjadi penglihatan bagi orang itu, dan adalah aku tangannya yang mencapai ia dengan dia. Akulah, Tuhan kata, yang menjadi sebagai seolah-olah tangan bagi orang itu untuk dia mencapai sesuatu.
Dan akulah juga kakinya yang berjalan ia dengan dia. Akulah yang jadi kaki bagi orang tu. Dan akulah juga hatinya yang cita-cita ia dengan dia. Aku yang jadi hati di dalam tubuh orang tu untuk dia nak apa-apa, ingat apa-apa. Ini seolah-olahnya hadis ini ada padanya seolah-olah ittihad ni, perkataan ittihad. Seolah-olah Tuhan masuk di dalam badan seorang, kemudian jadi kaki, tangan, mata, telinga dia. Itu bukan makna dia begitu. Makna bagi hadis ini, apabila Allah Ta'ala telah sayangkan kepada seorang, jadilah apa-apa yang dia lakukan itu Tuhan redha. Tuhan redha. Apa yang dia dengar adalah Tuhan redha. Perkara yang Tuhan redha. Apa yang dia lihat adalah perkara yang Tuhan redha. Jadi apa yang dia pegang pun Tuhan redha. Ke arah mana kaki dia bawa pun Tuhan redha. Apa yang difikirkan ataupun terlintas di dalam hati orang tu pun, itu perkara yang Tuhan redha. Itu maksud dia, bagi akulah yang menjadi kaki, tangan, telinga, mata. Itu maksud bagi seorang yang apabila Tuhan kasih, aku yang jadi sebagai kaki tangan dia. Itu maksud bagi hadis ini, nak menunjukkan bahawasanya orang yang apabila dia Tuhan kasihkan dia dan dia kasihkan pada Allah Ta'ala, tiada apa yang dia lakukan melainkan semuanya redha Tuhan belaka. Semuanya redha Tuhan belaka. Apa-apa yang dia buat tu semuanya Tuhan redha. Tak ada sesuatu pun yang dia buat tu yang Tuhan marah, tak ada. Itu makna bagi hadis. Kalau kita tengok hadis ini seolah-olah ittihad ni, ada perkataan ittihad, maknanya Tuhan bersatu dengan makhluk. Itu salah, fahaman yang salah itu. Artinya, tiada bagi hamba itu suatu daripada kejadian makhluk ini, hingga pendengarannya dan penglihatannya dan tangannya dan kakinya dan hatinya dan rohnya itu pun, iaitu beberapa kejadian yang dijadikan akan dia oleh Allah Ta'ala padanya. Artinya tiada mendengar hamba itu melainkan dengan pendengarannya yang dijadikan akan dia oleh Tuhan padanya. Dan demikian lagi dikatakan pada penglihatannya dan tangannya dan kakinya dan hatinya dan lainnya, kerana sekaliannya itu beberapa makdur, beberapa perkara yang dikadarkan, yang telah ditentukan akan dia oleh Tuhannya. Dan sekaliannya itu beberapa makhluk. Ini dia hurai. Musannif ni dia lebih cenderung hurai tasawuf, tetapi mengikut kacamata usuluddin, bukan kacamata tasawuf. Dia seolah-olah apa yang ada pada anggota makhluk ini ialah semuanya dijadikan oleh Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Kuntu sam'ahu, akulah pendengaran dia, yang mendengar ia dengan dia. Seolah-olahnya dia kata pendengaran itu dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita belajar dengan guru tasawuf, jadi beza cara terjemahan dia pergi kepada tasawuf. Jadi Tuan Musannif ni dia lebih cenderung kepada usuluddin dalam menterjemahkan maksud bagi hadis dan juga ayat yang berkait dengan tasawuf. Padahal terjemahan tasawuf ada. Pasti ilmu tasawuf itu beza dengan ilmu usuluddin. Tetapi ini adalah apa yang ditulis di dalam Qatlul Ghaithiyah, jadi kita baca. Dia kata, sekaliannya itu beberapa makhluk, tangan, mata dia yang dijadikan akan dia oleh Tuhannya padanya, pada makhluk tadi, pada kita. Pergi jauh-jauh. Dan demikian lagi barang yang lainnya daripada apa? Daripada barang yang tersebut itu, daripada sekalian makhluk ini, semuanya Allah Ta'ala jadikan kepada seorang hamba itu, dan dengan dialah makhluk itu mengambil manfaat dengan kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi.
Itu mengikut bagi maksud yang musannif nak sampaikan di sini berkait dengan hadis tadi. Tetapi maksud bagi ahli tasawuf, kalau kita belajar dengan guru tasawuf, maksud kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, akulah yang menjadi sebagai pendengaran dia yang dia dengar dengan dia tadi. Maksudnya ialah apa-apa sahaja yang dia dengar oleh ahli sufi, apabila dia dah dikasihi oleh Allah Ta'ala, semua pendengaran dia itu adalah pendengaran yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud bagi ahli tasawuf apabila dia mensyarahkan bagi hadis ini. Bermula hakikat sekaliannya itu daripada Allah bagi Allah. Minallahi ilallahi, dengan Allah, billahi, dan tiada yang lain, tiada daripada yang lain bagi yang lain dengan yang lain daripada Allah sekali-kali. Dia kata ini istilah dianya, inilah yang dimaksudkan yang dikatakan fillahi wa billahi, minallahi, itu maksud dia. Melainkan pada sebutan dan akuannya juga, dia kata akuannya juga dengan tilik kepada jihah zuhurnya, melainkan dengan kita sebut ni aku yang buat, ini aku yang buat, ini aku yang kerjakan, ini aku yang dia cuma akuannya juga dengan tilik kepada jihah pihak zuhurnya, pihak zahir bagi setiap perbuatan tu saja. Jadi kalau tengok kepada perbuatan tu adalah perbuatan kita, nak kita lah yang makan nasi, yang panjat pokok, yang buat rumah, semua kita lah semuanya. Tetapi itu pihak zuhur saja, pihak zahirnya begitulah. Dan tiada pada jihah hakikatnya, bukan yang pada hakikat sebenarnya, itu semuanya perbuatan Tuhan belaka, dia kata. Ini adalah perbahasan usuluddin lah ni. Bahasan usuluddin yang dibahaskan hadis tasawuf tapi dibahas mengikut usuluddin. Pihak zahir ialah perbuatan tu perbuatan kita, tapi pada pihak hakikatnya itu hakikatnya daripada Allah Ta'ala. Dan asalnya, asal bagi perbuatan melihat ke, mendengar ke, berjalan ke, semuanya daripada Allah Ta'ala belaka. Maka yang dizahir pada hamba itu menepati pada tempat pinjaman dan menepati pada tempat pinjaman dan simpanan jua. Seolah-olahnya apa-apa yang keluar bagi makhluk secara zahirnya adalah seolah-olah pinjaman jua. Hinggakan perkataan aku melihat, akulah yang mendengar, akulah yang berjalan, itu seolah-olah macam pinjaman juga. Pada hakikatnya iaitu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makna bagi hadis tadilah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa qalbahu alladhi yadmiru bihi. Itu semuanya tu seolah-olahnya macam perbuatan tu perbuatan makhluk, tetapi ialah asalnya, hakikatnya ialah Allah Ta'ala. Ini yang nak dikatakan oleh musannif di dalam kitab ini. Yang lain yang keluar perbuatan tu hanyalah semata-mata tempat pinjaman saja, dan sebagai, kita kata sebagai pinjaman ataupun tempat simpanan bagi perkataan saja. Bukannya sebagai hakiki ataupun asli bagi perbuatan seorang itu
Tak ada yang berlaku pada perbuatan hamba melainkan Allah Ta'ala sahaja yang buat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhanlah yang buat kamu dan apa yang kamu kerjakan. Dan lagi sabda Nabi SAW pada hadis Qudsi. Hadis Qudsi ini iaitu lafaz dan perkataannya. Lafaz perkataannya datang daripada Rasulullah SAW, tetapi maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Quran itu lafaz dan juga maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun perkataan hadis Nabi itu ialah perkataannya dan maknanya daripada Nabi sendiri. Itu makna bagi beza antara hadis Qudsi. Hadis Qudsi ini makna daripada Allah Ta'ala, tetapi perkataan tu, lafaz tu daripada Nabi SAW. Apa kata Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala di dalam hadis Qudsi, Ya ibna Adam, maritu falam ta'udni. Artinya, hai anak Adam, aku sakit, maka tiada engkau ziarah akan daku. Tuhan kata, wahai anak Adam, aku ini sakit, tiada kamu ziarah akan daku. Adakah Tuhan itu sakitkah? Tuhan pernah kena sakitkah? Demam ke atau apa-apa? Tidak. Perkataan ini hanya perkataan majah pinjaman saja ni. Artinya, hai anak Adam, adakah tiada engkau ketahui akan bahawa sesungguhnya aku jadi akan fulan itu tempat bagi setengah perbuatanku, dan aku jadikan dia sakit, dan jika engkau ziarah akan dia, nescaya menziarahi oleh engkau akan perbuatanku. Barang siapa menziarahi akan perbuatanku, nescaya menziarahi ia akan daku. Ini hadis Qudsi. Dia kata, Ya ibna Adam, maritu, aku sakit. Wahai anak Adam, aku ini sakit. Falam ta'udni, mengapa kamu tidak datang ziarah aku? Makna dianya mengikut kata musannif ini, dia kata Allah Ta'ala jadikan, seolah-olah Allah Ta'ala jadikan bagi seorang si fulan itu sakit. Sakit itu adalah semata-mata perbuatan Allah Ta'ala pada hamba dia. Jadi apabila seorang itu datang menziarahi saudara dia yang sakit, seolah-olah dia menziarahi bagi perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Dan sebenarnya orang yang menziarahi bagi perbuatan Allah Ta'ala atas hamba dia itu ialah seolah-olah dia menziarahi Allah Ta'ala. Mana menziarahi orang sakit itu seolah-olahnya menziarahi Allah Ta'ala itu sendiri. Sebab Tuhan yang buat seorang itu sakit, bukan orang lain, tidak. Ini perkataan-perkataan begini perlukan kepada takwil, supaya tidaklah makna dia itu bercanggah dengan akidah, dan tidaklah perkataan dia itu kita tidak dapat ambil manfaat. Kalau tidak, kita tak akan dapat ambil manfaat daripada perkataan-perkataan begini kalau kita tidak faham maksud bagi perkataan hadis dan juga Quran. Rugilah kita kalau kita tidak belajar tasawuf dan kita tidak tahu tentang kaedah-kaedah dia, hingga kita tidak dapat ambil manfaat atas perkataan-perkataan Nabi yang dalam-dalam. Inilah rahsia hikmah yang disunat atas kita menziarahi orang yang sakit. Itu setengah daripada hikmah. Seolah-olah kita ziarah Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi orang yang sakit. Mana tempat bagi Tuhannya? Itu tempat bagi perbuatan Tuhan tu. Sakit ke, segar ke, sihat ke,
apa-apa semuanya yang berlaku pada manusia itu adalah kesan daripada asar bagi af'al Allah Subhanahu Wa Taala. Af'al Allah Taala, kesan bagi af'al Allah Taala. Jadi bagi ahli sufi, setiap apa yang dia tengok, dia akan ingat Allah Taala. Setiap apa yang dia dengar, dia ingat Allah Taala. Setiap apa yang dia cium bau, dia ingat pada Allah Taala. Setiap apa yang berlaku di sekeliling dia, dia ingat Allah Taala. Setiap apa yang berlaku pada tubuh dia, dia ingat pada Allah Taala. Tak ada suatu pun sumber yang tidak mendatangkan bagi ingat pada Tuhan. Tak ada bagi ahli tasawuf. Orang yang kelas tinggi lah. Semuanya datang pada Allah Ta'ala. Bukan makna dia mengaku dengan orang ni. Dia tidak dakwakan aku ni begian. Tidak. Cuma dia dengan Tuhan semata-mata. Tak ada guna dia nak dakwa, dia nak masyhur apa, tak ada guna. Sebab dia dengan Tuhan sahaja yang tahu hal dia dengan Tuhan. Itu bagi orang tasawuf yang betul. Caranya mengajinya betul. Dia lebih banyak senyap daripada bercakap. Sebab buka rahsia Allah Subhanahu Wa Taala itu setengah daripada khianat. Apabila khianat amanah Allah Ta'ala, Tuhan tak akan bagilah pada dia. Setakat tu sajalah. Tuhan tutup terus hijab terus pintu. Ini kaedah bagi ahli tasawuf, bagi orang yang mengaji masuk dalam tarekat. Dia tahu pantang larang dia, apa yang boleh disebut, apa yang tak boleh disebut, dia akan tahu. Ada batasan-batasan untuk dia cerita. Dan kalau tengok pada keadaan, banyak perkara yang disembunyikan oleh ahli suluk dan juga ahli irfan. Orang yang dah ahli syuhud dia panggil. Ahli syuhud, ahli irfan, ahli wujdan. Banyak perkara yang mereka ini sorokkan daripada orang ramai. Sehingga orang ramai ini tak tahu pun apa yang berlaku bagi diri orang tersebut. Macam kata Zainal Abidin di dalam kitab Minhajul Abidin. Inilah aktumu minal ilmi jawahirahu. Sungguhnya aku ini lagi menyembunyikan ilmu-ilmu, permata-permata yang terdapat dalam ilmu-ilmu aku. Dalam ilmu tu ada baginya permata-permata yang berharga. Bahkan Zainal Abidin, cucu Rasulullah SAW, cicit bagi Rasulullah SAW, dia kata aku menyembunyikan. Sebab apa? Sebab dia takut sekiranya dia bagi tahu kepada orang tentang ilmu dia, akan menyebabkan dia ini terkena fitnah. Jadi itu setengah daripada perkara-perkara yang ilmu tasawuf ini, kebanyakan ulama-ulama dia lebih banyak diam daripada berkata-kata. Sebab apa? Sebab tak ada guna kita nak berkata-kata. Sebab ilmu tasawuf ini iaitu ilmu hubungan kita dengan Allah Ta'ala, bukan hubungan kita dengan manusia. Kalau hubungan kita dengan manusia macam ilmu fiqh, bolehlah, sebab kita nak mengajar manusia tentang cara bersucinya, cara muamalahnya. Itu tidak dapat lari daripada berhubung dengan manusia. Usuluddin pun sama. Lepas daripada kita ajar manusia bagian cara nak kenal Allah Ta'ala, jadi tumpukan kepada kenal pada Tuhan, cari Tuhan pula lepas pada itu. Tasawuf ini memang ilmu yang istimewa. Dia hanya dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang tahu. Ilmu tasawuf itu adalah dia panggil sebagai isi di dalam ilmu tasawuf. Hubungan dia, macam mana untuk nak mengkukuhkan hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan hubungan dia dengan manusia. Dan tak ada kait langsung dengan nak bincang ke apa ke dengan perkara-perkara berkait dengan perkara batin ni kepada manusia. Tak ada. Bahkan tidak berguna sedikit pun. Kalau dia bentang pun orang tak faham. Bahkan kalau dia bentang, nescaya bawa pada fitnah pada diri dia lagi. Itu tasawuf yang betulnya begitulah. Kebanyakan orang tasawuf
Dia sembunyikan diri dia daripada orang ramai. Seolah-olah dia macam orang ramai, tetapi hatinya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Itu orang panggil sebagai ilmu tasawuf. Tetapi hendaklah kita musyahadah akan Allah Ta'ala. Tetapi hendaklah kita musyahadah menyaksi. Musyahadah ini ialah istilah tasawuf. Apa makna musyahadah? Iaitu apabila Allah Ta'ala bukakan ke dalam hati seorang itu salah satu daripada 4 sifat Allah Ta'ala. 4. Iaitu mana? 4 perkara yang berkait dengan Allah Ta'ala, iaitu af'al ke, asma' ke, sifat ke, ataupun zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buka salah satu daripada 4 perkara itu ke dalam hati manusia. Jadi ada di dalam bukaan tadi, ada padanya zauq, ada padanya rasa. Jadi orang yang dapat bagi rasa itu, orang panggil orang yang dapat musyahadah, syuhud dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun orang panggil sebagai orang yang wasil, orang yang musyahadah, orang yang telah wusul pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna musyahadah, bukan makna menyaksi macam kita tengok dengan mata kepala tu. Tidak, ini musyahadah ini ialah apabila Tuhan campakkan rasa ke dalam hati. Itu makna musyahadah, syuhud dan juga musyahadah. Ini istilah tasawuf, bukan istilah usuluddin dan juga bukan istilah fiqh. Nak gapo? Tetapi hendaklah kita musyahadah akan Allah Ta'ala, menyaksikan Allah Ta'ala yang menjadi akan fulan, dia yang buat seseorang dan sakitnya itu. Ini hadis dan hadis-hadis yang terdahulu daripadanya meriwayatkan akan keduanya oleh Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis-hadis yang terdahulu dan hadis ini pun hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan lagi sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkait dengan ilmu tasawuf lagi. Walladhi nafsi Muhammadin biyadihi law annakum law annakum dallaitum bihablin ilal ardi as-sufla lahabata ala Allah thumma qara'a wal awwal wal akhir wal zahir wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Lau annakum dallaitum ke dallaitum. Tak terang kitab ni. Dia kata, demi Tuhan yang bermula diri Muhammad itu daripada diri Muhammad itu dengan tangannya, yakni tangan Allah Ta'ala, dengan kuasa Tuhan. Nabi bersumpah ini. Demi diri Muhammad itu biadihi, di tangan Allah Ta'ala. Jikalau bahawasanya kamu menghulurkan oleh kamu dengan tali kepada bumi, yang di bawah itu sekalipun nescaya turun ia atas Allah Ta'ala. Kemudian membaca Nabi huwal awwalu wal akhiru hingga akhirnya. Artinya ialah yang awal dan yang akhir, dan ialah yang zahir dan ialah yang batin, dan ialah dengan tiap-tiap suatu amat mengetahui. Ini hadis meriwayatkan dia oleh Abu Isa At-Tirmizi daripada Abi Hurairah
radhiyallahu anhu. Nabi kata, sekiranya kamu hulurkan tali, nescaya tempat tali jatuh itu atas Allah Ta'ala, kena pada Tuhan. Padahal kena pada bumi tempat kita hulur. Ini nak menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di sisi ahli tasawuf tidak sunyi ada Tuhan itu di mana-mana sahaja. Di mana-mana sahaja kamu akan dapat padanya Tuhan. Macam mana yang terdapat pada ayat Quran sebelum inilah, yang dia kata apa? Yang dia kata fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Fa'ainama tuwallu, mana saja kamu menghadap, maka kamu akan dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya. Itu makna sama dengan makna anta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu sembah Allah Ta'ala seolah-olah Tuhan itu ada di hadapan kamu. Itu ibadah bagi ahli syuhud wal musyahadah, ahli wusul. Hingga kan Nabi kata, kalau kamu hulurkan tali ke atas dunia ini, nescaya jatuh kena Allah Ta'ala. Lahabata ala Allah. Maknanya tak ada tempat yang tak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisi ahli tasawuf. Tak ada tempat. Semuanya tempat bagi zahir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tasawuf macam yang saya cakap tadilah, tak ada suatu penglihatan, pendengaran, ciuman, bau ke apa ke semuanya, melainkan mereka ini ingat pada Allah Ta'ala. Tak ada suatu pun. Kalau tengok pokok, dia nampak Tuhan. Kalau tengok angin, rasa angin pada badan dia rasa Tuhan seolah-olah. Ini jangan kata itu lain pula cara dia. Ini dari segi orang yang ingat. Sebab semuanya itu datang daripada ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna ingat. Artinya, dia cakap apa? Bermula wujud Allah Ta'ala, iaitu terdahulu ia daripada wujud tiap-tiap suatu yang lain daripadanya. Kerana wujudnya itu qadim ia. Dan wujud tiap-tiap suatu yang lain daripadanya baharu ia. Dan lagi wujud Allah Ta'ala itu berkekalan ia. Dan kemudian daripada fana wujud tiap-tiap suatu yang lain daripadanya. Allah Ta'ala kekal wujud dia. Dan Allah Ta'ala ialah yang pertama dan juga yang akhir. Tak ada benda yang lain sebelum daripada Allah Ta'ala, tak ada. Dan tak ada yang ada selepas daripada Allah Ta'ala pun tak ada. Mana kekal Tuhan itu. Itu dia nak menunjukkan bahawasanya semuanya itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya Allah Ta'ala sahaja yang ada. Wujud yang lain itu fana belaka. Tidak kekal. Dengan dalil firman-Nya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya bermula tiap-tiap sesuatu yang ada di atas muka bumi itu fana ia, artinya binasa ia, dan kekal oleh zat Allah Ta'ala, zat Tuhan engkau yang mempunyai jalal dan ikram. Dan lagi wujud Allah Ta'ala, iaitu zahir wujudnya itu atas wujud tiap-tiap sesuatu. Wujud sesuatu itu zahir wujud Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu. Bagi ahli tasawuf, dia tengok sesuatu itu, dia ingat pada Tuhan yang ada di dalam segala langit, dan di atas wujud tiap-tiap sesuatu yang ada dalam segala bumi. Kerana wujud Allah Ta'ala itu asal dan hakikat bagi segala yang mawujud, yang ada ini di dalam langit dan bumi.
Yang datang wujud sekaliannya itu daripada wujudnya, wujud Allah Ta'ala. Dan lagi wujud Allah Ta'ala itu ialah yang terbatin wujudnya, yang tersembunyi wujudnya itu. Di dalam zahir wujud tiap-tiap suatu yang lain daripadanya. Kerana ia Tuhan yang esa, yang tiada Tuhan yang lain daripadanya sekali-kali. Yang mengada ia akan tiap-tiap yang mawujud, tiap-tiap yang ada yang lain daripadanya. Sama ada yang mawujud itu, yang ada ia di dalam segala langit dan yang di dalam segala bumi. Dan atas tiap-tiap segala hal ini, jikalau kamu ulurkan akan satu tali daripada langit, kamu duduk atas langit, kamu ulurkan tali ke bumi, kepada bumi nascaya jatuh ia atas wujud Allah Ta'ala. Artinya jatuh ia atas suatu yang datang ia daripada wujud Allah Ta'ala, atau atas suatu yang menunjuk ia atas wujud zat Allah Ta'ala yang esa ia, lagi tiada permulaan wujudnya dan tiada berkesudahan ia. Kita baca dan kita boleh faham ni bagi orang yang belajar usuluddin. Ini syarahan bagi usuluddin. Ketahui olehmu bahawasanya segala dalil yang tersebut itu dari Quran dan juga hadis, dan barang yang seumpamanya daripada segala ayat Quran dan hadis Nabi SAW, iaitu menunjukkan sekaliannya atas hakikat ilmu tasawuf. Dia menunjukkan atas isi yang ada di dalam ilmu tasawuf, iaitu musyahadah akan hak Allah Ta'ala yang wahidul ahad. Musyahadah yang kita dah terangkan makna musyahadah tadi, iaitu apabila seorang itu Allah Ta'ala bukakan hati dia dan letakkan rasa zauq, itu orang panggil musyahadah. Pada salah satu daripada 4 perkara yang kita dah bincangkan dulu, serta yang wujud musyahadah akan Allah Ta'ala yang wahidul ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan menunjuk pula sekaliannya itu atas bahawasanya wujud tiap-tiap sesuatu yang lain daripada wujud Allah Ta'ala itu menepati pada tempat adam, menepati seolah-olahnya macam tiada saja wujud yang lain. Sebab apa ni? Kerana hilang wujud sekaliannya itu pada ketika zahir wujud hak Allah Ta'ala. Apabila kita orang tasawuf, dia tengok dan dia ingat pada Allah Ta'ala, nescaya hilang makhluk itu, yang adanya Allah Ta'ala sahaja. Yang tu yang orang sebut sebagai wahdatul wujud tu. Wahdatul wujud ini ialah satu perasaan yang Allah Ta'ala letakkan ke dalam hati ahli sufi, yang mana apabila dia tengok sesuatu, dia hanya nampak Allah Ta'ala sahaja. Jadi wujud yang asal bagi makhluk ini hilang, dengan sebab nampak bagi wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang makna wujud Allah Ta'ala itu wujud yang hakiki. Itu makna asal bagi wahdatul wujud. Bukan makna wahdatul wujud ini Tuhan masuk dalam makhluk, makhluk masuk dalam Tuhan. Tidak. Ini salah. Bagi orang yang nak bicarakan tentang wahdatul wujud, itu dia punya kunci, dia duduk di situ. Allahumma wafiqna li ta'atika. Ya Allah, berikanlah kepada kami, kurniakanlah kepada kami untuk mentaatimu. Waghfir lana wa'fu anna, dan ampunilah dan maafkanlah kami. Warhamna, dan rahmatilah kami. Ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan yang amat pengasih daripada orang yang mengasihani. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita akan sambung lagi insya-Allah Al-Faslu Tsani pada muka surat 10. Al-Faslu Tsani fima yushahiduna biqulubihim min wujudil haqqi wa ghairihi. Itu fasal yang kedua, pada apa yang dimusyahadahkan oleh hati-hati mereka itu ahli sufi dengan wujud hak Allah Ta'ala dan juga perbahasan-perbahasan lain. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Aku qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.